Keadaan-keadaan ekonomi semasa. Okay, terima kasih guys. Sekejap guys Okay, terima kasih siapa yang join tu. Terima kasih. Alamak, macam mana nak setting ni. Apa khabar guys? Apa khabar semua? Siapa yang free malam ni, jom boleh join saya. Aku dah beli buku kau bro. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap baju pun aku beli. Allah, terima kasih. Siapa ni? Tuan Naman Trade. Oh, terima kasih banyak tuan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan baju-baju aku sekali dia beli. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Siapa yang support baju tu, saya doakan tuan murah rezeki. Naman Trade Naman Trade. Okay, terima kasih. Sekejap. Naman Trade. Sekarang juga aku follow kau, Naman Trade. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Okay. Cap Rider jual bos. Tak ada lah. Ini Cap Rider ni aku beli tak kat mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Okay guys, jom kita sembang-sembang sikit. Salam bang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar anda semua? Diharap anda semua sihat walafiat. Terima kasih banyak-banyak. Ni dah beberapa hari dah saya tak live. Jadi saya nak live pula lah pada malam ni. Tengok apa cerita. Akan tetapi, terima kasih. Okay guys, tadi aku ada buat satu video lah. Pasal video aku kena fitnah tu. Live lah bang, lebih kerap. Tengoklah kalau ada masa. Kalau korang support aku live lah banyak-banyak kan. Tadi aku dah buat satu video lah pasal apa ni, video aku kena fitnah kan. Kena fitnah geng aku geng. Aku kena fitnah. Ada orang fitnah geng aku. Aku tak faham. Kan. Dia pergi buat aku punya, dia ambil aku punya video tu, dia edit dan kemudian dia apa ni, dia post balik lah dekat akaun dia tu. Ni cyber trooper mana pun tak tahu lah. Live abang banyak dari gol Chelsea. Alah. Chelsea, saya sedih apa yang berlaku pada Chelsea sekarang. Apa guys masalah Chelsea sebenarnya pada aku rasa lah masalah Chelsea ni dia, yelah, nombor satu mungkin player dia masih belum blend lagi kan. Video yang mana kena edit, dia edit tu adalah video yang pasal ni, pasal apa ni, laporan ketua audit negara tu. Pasal video tu, itulah dia edit. Sebab warna biru. Bang, regarding IPO Malaysia bagi impact besar ke? Okay. IPO Malaysia bagi impact besar. IPO Malaysia okay. Besar tu geng. Initial public offering. IPO Petronas. Okay. IPO Petronas tu saya rasa tak boleh berlaku lah guys ni. Untuk buat masa sekarang ni I don't think so lah. Zamir, terima kasih Zamir bagi saya gift. Saya rasa saya tak boleh lah. Saya rasa IPO Petronas tu we are not ready yet lah. Kalau korang tengok dari segi kita punya kedudukan kewangan kita punya dependency on oil revenue, aku tak rasa lah yang Petronas akan delistingkan lah. I don't think so. I don't think we are ready yet lah. Sebab nanti dia ada konflik dengan shareholder. Sebab sekarang ni guys, kerajaan fully control Petronas. Kata contohnya kerajaan terdesak ke apa kan, dia boleh je minta duit Petronas kan. Duit apa ni, syarikat kerajaan kan. So kalau kata contohnya kerajaan berhadapan dengan masalah duit ke apa, minta je Petronas. Tapi kalau diorang dah public listed dah tak boleh. Bila Petronas go for public listing, diorang kena menjaga kepentingan shareholder pula. So diorang punya apa ni akan ada konflik lah dengan shareholder. Unless Faisal, terima kasih Faisal, terima kasih banyak tuan bagi saya gift. Unless apabila negara kita sudah lagi tidak dependent. Faizal Air Rahman, terima kasih Faisal. Tuan Faisal, terima kasih banyak-banyak bagi saya gift. Terima kasih Tuan Faizal. Unless negara kita tidak
lagi ataupun kurang bergantung kepada oil revenue ataupun minyak, then mungkin ada kemungkinan Petronas akan delisting. Akan tetapi apabila negara kita ni masih bergantung pada minyak, aku tak rasa lah unless kalau kita dah kurang dependency mungkin. Topi beli mana bang? Aku beli kat ni, aku beli dekat kedai mana tak dekat aku jalan-jalan jumpa aku kat Pasir Gudang, aku beli je. Sama-sama tuan. Okay, terima kasih. Kena ada sumber lain? Ya, kena ada sumber lain. Bang, boleh ulas sikit dasar privatisation oleh Tuan Mahathir dulu. Okay, dasar privatisation perswastaan tu sebenarnya dia setiap kita punya polisi ekonomi kita guys dia akan ada pro and cons. Dia ada pro and cons. Kalau kita tengok dasar privatisation, kenapa dibuat? Sebab apa? Untuk mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan lah. Jadi bila sesebuah agensi ataupun badan tu diprivatekan, jadi kerajaan tak perlulah nak menanggung lagi cost operation. Yang kedua, normally bila privatisation berlaku, jadi akan lebih cekap lah dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi. Tapi dia adalah banyak side effect juga kan. Mana video fitnah tu, saya malah lah guys nak nak stitch video dia tu, biarlah dia. Saya boleh je stitch video dia bagi orang tunjuk, tak payahlah guys benda tu nanti memanjang-panjangkan cerita kan. Tapi cuma motif, objektif yang saya cuba nak sampaikan dalam video tu, saya cuma nak cakap bahawa kita kena always think positif lah. Okay, saya nak tujukan kepada content creator yang lain, content creator macam korang yang buat video, jangan tunduk dengan kecaman dan jangan tunduk dengan fitnah-fitnah orang. Kita kena teruskan kehidupan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Nazri. Okey, waalaikumsalam Tuan Sakai Rudin. Terima kasih masuk. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, apa yang abang harapkan dari belanjawan nanti? Okey, saya harapkan ada beberapa perkara lah guys Nombor satu, apa yang saya harapkan adalah bajet ni dia akan menunjukkan improvement dari aspek defisit. Itu yang pertama. Itu yang saya harapkan, benda pertama lah kalau kata kita tahun 2020, 2021 kita ada defisit yang teruk, okay, it's acceptable lah, because during that times we are facing economic recession. Tapi kalaulah sekarang ni pada tahun 2023, selepas kita kata kita mencapai economic growth sebanyak 8.7%, tapi kita pula tahun ni kita defisit teruk, apa cerita? Apa cerita? Kan tak kena lah macam tu. After we experience economic growth yang antara yang tertinggi dekat dunia guys korang kena faham 8.7% ni gila punya economic growth. Kalau kita dah lepas saja economic growth 8.7%, tapi kita masih lagi ada mengalami defisit teruk, jadi benda tu macam tak kena guys Saya harap defisit boleh turun. Itu yang pertama. Yang kedua ialah minta maaf saya mengharapkan bahawa lebih banyak bantuan kepada industri-industri kecil, industri-industri kecil ataupun SME ni diberikan terutama dalam bentuk grant, dan juga bila kita berikan bajet ni, salah satu benda yang kena buat adalah pemantauan lah kan. Bila kita bagi duit tapi kita tak pantau benda tu, itu yang terjadinya kebocoran setiap tahun kan. Kita dah bagi duit tapi tak pantau, itulah jadi kebocoran. Macam laporan ketua audit tu, nanti bila aku buat video lagi, orang ada pula orang marah aku. Okay? Itu saya harapkan lah. Sebab apa, kita kena tahu juga SMEs menyumbangkan lebih kurang 90% economic growth kita ni disumbangkan oleh SMEs. Jadi aku haraplah bahawa kerajaan dapat memperuntukkan lebih banyak kepada SMEs dari bentuk grant, dari skop macam tu lah, grant dan juga soft loans, benda-benda macam tu lah. Lagi satu, lebih banyakkan bajet untuk R&D, research and development guys. Benda ni kita setiap tahun saban tahun kita punya bajet untuk research and development ni sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan guys. Kita perlukan lebih banyak research and development, R&D, untuk pembangunan negara kita. Tapi itulah masalahnya, kita banyak terikat dengan operating expenses. Operating expenses ni bermaksud kita banyak berbelanja terhadap,
Contohnya macam operating, macam gaji, kaki tangan dan sebagainya kan. Nanti kalau aku ulas benda tu, ada pula orang marah aku. Okay. Jadi benda-benda macam tu kita harapkan. Tapi guys, nanti kita tengok jugalah. Nanti aku akan buat satu video khas lah untuk aku komen bajet tu. Dekat situ kita boleh nampak lah hala tuju. Kita boleh nampak the real direction of this new government under Anwar Ibrahim. Ke mana hala tuju dia, kita boleh nampak daripada bajet. Sekarang kita tak boleh. Kadang orang tanya saya, bang, apa komen abang tentang hala tuju kerajaan baru di bawah PMX? Aku tak boleh jawab benda tu, geng. Aku boleh jawab InsyaAllah selepas bajet aku boleh jawab soalan tu, InsyaAllah. Okay. Nanti aku akan buat satu video, aku akan komen lah dari segi bajet tu. Digital ekonomi yang Rafizi cakap tu macam mana? Nanti kita tunggu. Nanti kita tunggu guys. Jadi sebenarnya bila kita nak katakan digital ekonomi ke apa benda guys, kita kena mantapkan dulu jaringan internet dan juga komunikasi jaringan internet dan communication kita. Masalah kita ni 5G pun masalah. Kan? Macam mana kita nak mantapkan digital ekonomi kita kan? Dan kalau korang nak tahu ada dekat kawasan-kawasan industri banyak kawasan industri dekat Malaysia ni yang matured industry areas. Maksudnya industri areas yang dah lama wujud ni, tapi diorang masih menggunakan Streamix. Diorang tak gunakan Unify, diorang gunakan Streamix. Benda tu sangat menyedihkan guys. Jadi jaringan internet ni kena mantapkan dulu guys. Kita ni kadang-kadang dekat setengah kawasan dekat bandar pun tak ada line. Kan macam mana kan? Bang cerita China sanction US, apa impact kat Malaysia nanti bang? Okay. Sebenarnya guys, sanction ni guys yalah, kita kan ekonomi small open economy kan. Kadang-kadang bila orang sanction dia sanction kita kena ikut mana satu yang negara kita ikut lah. Contohnya macam US kan, US sanction Iraq, kita pun terpaksa sanction Iraq juga kan. Lagi satu contohnya macam ialah berlaku kat Syria tu kan, orang tanya PM apa akan jadi sekarang ni kan, US sanction Syria kan. Jadi Malaysia pula memberikan bantuan kewangan kepada mereka dalam selepas gempa bumi tu kan. Jadi kita pun PM cakap sanction tu kemudian, tapi ni adalah soal kemanusiaan. Jadi guys, kalau dalam kuasa-kuasa besar ni, sanction ni memang biasa. Kalau China sanction US balik tu memang patut pun, sebab US dah sanction China dah banyak kali dah kan. Kalau kau tengok dari segi dia orang punya Huawei kan, sejak Huawei dulu yang kena sanction tu, yang kena ban, jadi dia orang berbalik-balik. Tapi benda ni guys, sebenarnya kalau kita sanction sana, sanction sini, US sanction China, China sanction US, apakah magel? Terima kasih bagi Syagif. Apakah kebaikan kepada dunia? Tak ada guys, tak ada kebaikan kepada dunia. Dunia sebenarnya makin mengalami masalah ekonomi ada daripada sanction tindakan sanction kuasa besar ni semua. Dia sanction dia lagi kan, gergasi bergaduh dua, yang kita ni semua habis. Terima kasih. Okay. Dia tidak memberikan manfaat apa-apa dari sudut ekonomi kalau kuasa-kuasa besar ni sanction sesama sendiri. Tapi kita faham lah kalau kata China sanction US, kenapa? Itu kita faham lah. Abang tak jawab soalan saya. Apa sumber aset yang kerajaan boleh cari bagi sumber baharu? Okey. Apa yang ini bagi menteri jawab lah. Ini bagi menteri jawab lah. Kan aku jawab ni aku jadi menteri pula. Apa geng sumber kita lain? Kalau kata contohnya kita, yalah, kita kena fikirkan lah sumber-sumber lain. Sebab sekarang ni aku tak nampak lagi lah apa sumber yang lain yang kerajaan ada, kecuali kita mantapkan. Contohnya macam kita kena meningkatkan kita punya pelaburan asing, FDI dan sebagainya kan. Tapi benda tu perlu perubahan dari segi peningkatan infrastruktur lah. Abang menteri juga tu. Silika mungkin lah. Korang rasa apa lagi sumber yang ada dekat Malaysia ni? Semiconductor. Okay. Bang, Malaysia ada beli emas ke setiap tahun? Tu saya tak pasti. Tapi memang kita ada pegang emas. Tax on wealth tak ada ke kat Malaysia macam alternatif zakat harta? Mungkin ni boleh kita boleh fikirkan. Kita terlalu dependent on oil revenue. Itu yang paling tekuk. Betul. Betul. Sebenarnya guys, kita
memang kita terlalu bergantung dengan oil revenue guys daripada dulu sampai sekarang kita tidak boleh keluar daripada belenggu oil revenue. Itu satu perkara yang patut kita takut lah guys sebenarnya. Dan akan datang, cuba korang fikir, akan banyak kereta electric vehicles yang akan diproduce dekat dunia ni, dan apa akan jadi pada harga minyak pada masa tu. Bila makin banyak electric vehicles lah. Sekarang ni kan negara-negara contohnya macam China, US of course lah. China, dia orang berlumba-lumba untuk keluarkan electric vehicle guys. Jadi apa akan berlaku kepada harga minyak? Mungkin harga minyak akan drop, dan bila harga minyak drop, bila harga minyak drop, kerajaan punya revenue akan drop lah. Bang, betul ke pendapat saya yang inflasi ni orang kaya je yang banyak belanja duit sampai jadi inflasi? Tak juga. Sebenarnya guys kalau kita tengok dari segi perbelanjaan, ni saya cakap daripada konsep economics dia macam ni. Dari segi expenses guys kalau kita tengok, ada satu terms dalam ekonomi ni kita panggil sebagai marginal propensity to consume ataupun MPC. MPC ni bermaksud setiap kali kita dapat pendapatan, berapa banyakkah percentage ataupun tambahan di dalam perbelanjaan yang kita akan buat. Dan daripada kajian ekonomi sebenarnya orang-orang yang berpendapatan rendah lebih banyak membelanjakan duit income mereka untuk perbelanjaan berbanding orang kaya. Itu dari segi teori ekonomi pun sama. Itu kita panggil sebagai marginal propensity to consume. Jadi sebenarnya yang banyak berbelanja, tapi sebab apa? Kenapa dia keadaan tu terjadi macam tu? Sebab orang-orang yang Tuan Faisal, terima kasih bagi saya lagi banyak pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Jadi sebenarnya kenapa jadi benda macam tu? Sebab orang-orang yang berpendapatan tinggi yang kaya ni, kebanyakan duit yang diorang ada ni, diorang tak belanjakan guys. Diorang pergi buat simpanan ataupun diorang buat investment. Benda tu memang macam tu. Tapi orang-orang yang berpendapatan rendah, diorang akan gunakan duit diorang ni untuk berbelanja. So itu lebih banyak portion daripada diorang punya income tu akan digunakan untuk berbelanja. Contoh, kalau kita katakan marginal propensity to consume tu adalah 0.9 maksudnya 90% daripada income diorang tu diorang akan gunakan untuk berbelanja. Cuma 1% diorang akan simpan, sebagai contoh. Kalau kita panggil nilai itu sebagai MPC itu 0.9. Tapi orang kaya, dia punya nilai MPC itu, marginal propensity to consume tu rendah. Mungkin dalam 0.3 je. So maksudnya diorang punya income, daripada 100% diorang punya income, mungkin 30% je diorang gunakan untuk berbelanja. Itu daripada sudut economics lah. Benda ni korang boleh google lah. Korang boleh tengok apa maksud marginal propensity to consume. Bang, Rafizi memang pandai ke atau orang-orang tak faham level Rafizi? Tak adalah, Rafizi tu memang pandai. Memang pandai dia. Kan dia, pada saya dia okey lah. Bagi dia peluang untuk menjalankan. Kadang-kadang kita kena bagi orang masa. Kita kena bagi Rafizi masa untuk membuktikan dia punya kebolehan. Bang, rasa ada ke possibility untuk kerajaan tetapkan gaji lantai untuk setiap peringkat kelayakan? Gaji lantai Gaji lantai tu sama macam gaji minimum guys Saya rasa tak lah guys Saya rasa tak. Gaji minimum tu guys itu pun dah penuh kontroversi tau. Itu pun dah kontroversi dah. Korang nak tahu tak, sebenarnya majikan-majikan dekat Malaysia ni, diorang tak suka dengan gaji minimum. Minimum wage ni diorang tak suka guys. Diorang tak suka. Diorang adalah penentang kepada minimum wage. Betul Ini bukan buat-buat tak. Korang boleh tengok kenyataan-kenyataan, contohnya daripada Malaysia Employee Federation kan, MEF, dan juga badan-badan majikan yang lain kan. Kau boleh tengok organisation yang lain, diorang tak suka sebenarnya dengan minimum wage. Apatah lagi kalau kerajaan naikkan minimum wage lah kan. Diorang tak suka. Sebab apa? Sebab bagi perspektif majikan ni, apabila kita menetapkan minimum wage, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai chain effect, kesan rantaian guys Okey, contoh aku naikkan gaji operator 1,500 contoh gaji operator mungkin sebelum ni gaji minimum dia 1,300 contoh lah aku tak tahu gaji minimum sebelum ni berapa sebab aku dah lama tinggalkan industri. Contoh katalah 1,300 dinaikkan kepada 1,500. Gaji operator, gaji pekerja yang paling bawah sekali 1,500.
chain effect tak akan stop dekat situ guys. Daripada situ 1500 tu dia akan berjangkit. Nanti orang yang dekat atas ni, contohnya level executive, dia akan tanya, gaji operator ni dah nak sama dah dengan aku lah. Gaji aku 2000, gaji dia dah 1500. So daripada level executive ni pun dia akan minta naik gaji. Dekat atas manager pun akan minta naik gaji. Senior manager akan minta naik gaji. Jadi dia terpaksa naikkan gaji tu. Dia akan push gaji tu. Itu namakan sebagai chain effect. Benda ni memang berlaku guys. Memang berlaku pun. Masa saya tahulah benda ni sebab saya dulu daripada industri kan, saya tahu lah. Okay. Kesan rantaian yang naikkan inflasi secara indirect mungkin. Itulah guys, dia akan ada chain effect. Tapi that's why saya tak rasa lah daripada setiap position akan ada minimum wage. Saya tak rasa lah. Sebab minimum wage yang ada sekarang ni pun nak dilaksanakan pun bukan senang guys, bukan senang. Sebab tu kalau yang tahun lepas tu sepatutnya 1500 tu dilaksanakan pada tahun lepas sepatutnya. Tapi disebabkan berlakunya ekonomi tak bagus, economic recession kita, jadi terpaksa ditangguhkan kepada tahun ni lah. Nak melaksanakan gaji 1500 minimum wage tu pun sebenarnya dapat tentangan banyak guys, untuk pengetahuan korang. Kalau kita tetap dengan certain bang, struktur gaji by education qualification macam Singapore, apa kita boleh belajar guys? Kalau kata contohnya kita menetapkan level degree mesti dibayar gaji macam ni, level diploma mesti dibayar, kita itu adalah satu rejim yang lebih ketat lah, yang lebih ketat, pelaksanaan lebih ketat. Mesti dia capai level ni kita mesti bayar gaji. Contohnya diploma kita mesti bayar gaji ni, degree kita mesti bayar gaji ni. Apa yang akan berlaku guys? Maksudnya pasaran buruh akan menjadi ketat. Pasaran buruh akan menjadi ketat. It's going to be a very tight labor market, especially for those who are graduating from college or university. Pasaran buruh akan menjadi ketat because company terpaksa abide by the regulation yang mengatakan bahawa kau mesti bayar position ni. Jadi apa kesannya guys? Kesannya kalau tanya akulah, akan lebih banyak orang yang menganggur. Akan lebih banyak graduan yang tak dapat kerja. Kalau tanya akulah. Itu akan menyebabkan lebih banyak graduan tak dapat kerja. Sedangkan graduan kita pun dah banyak bekerja sebagai P-hailing guys. Kan hari tu ada dapatan daripada kajian DOSM, Jabatan Statistik, yang mengatakan bahawa 12% guys yang daripada P-hailing ni, yang menghantar jadi food rider dan sebagainya ni, diorang ni ada degree. 12%, banyak tu guys 12% yang ada lulusan engineer semua kan, tak dapat kerja jadi rider ni. Benda ni pada akulah, benda ni agak merisaukan lah. Agak merisaukan. Jadi kalau kata kita tetapkan lebih rigid pasaran market buruh macam tu, mungkin lebih ramai lagi orang yang akan menganggur lah, especially daripada lepasan graduate universiti. Bang, boleh ke kerajaan sediakan dana untuk invest ke negara lain dalam sektor monopoli negara tu? Kalau ada duit boleh je. Tapi masalahnya kita ada duit ke? Kan? Soal kita ni guys, soal kita kan. Kalau korang tengok, aku ada beberapa kali lah tunjukkan korang kita punya deficit chart macam mana kan. Sebenarnya banyak benda yang korang boleh dapat daripada situ guys. Dari baru-baru ni, pada petang tadi aku ada tunjukkan satu chart macam mana kita punya keadaan defisit dengan Singapore. Kalau korang tengok korang boleh tengok dekat situ, korang boleh nampak kenapa sekarang ni Singapore banyak duit, kita tak ada duit. Kenapa guys? Sebab tu kan guys, sebab Singapore pada satu keadaan dulu pada sebelum ni dia mengalami surplus yang terlalu tinggi guys. Dia surplus, dia kumpul duit. Pada masa tu dia kumpul duit, dan kemudian daripada duit tu dia beli aset guys. Dia beli aset kan sebab tu yang menyebabkan dia orang ada aset sekarang ni. Dia orang punya aset lebih tinggi daripada dia orang punya liability. Dia orang hutang macam mana pun dia orang relax aja kan. Kita ni guys pula, dia orang berhutang untuk beli aset guys. Kita berhutang untuk berbelanja. Dua benda berbeza guys. Kita berhutang untuk kita belanja. Bila kita belanja, benda tu habis. Singapore berhutang beli aset, dia punya pendapatan
nilai aset tu, valuations of asset dia tu semakin berkembang, semakin tinggi guys. Itu beza di kita dengan dia. Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab kalau korang tengok in the past, negara kita memang ada defisit yang teruk guys. Memang kita ada defisit berterusan yang teruk, dan benda ni tak boleh diteruskan. Okay? Tak boleh diteruskan. We need to stop this. Dan sebab itulah sekarang ni, kalau kita nak kata kita invest dekat sini, kita laburkan duit, boleh, of course, memanglah bagus guys. Tapi soal ni kita tak ada duit. Sekarang ni kita punya keadaan ni macam contohnya kita gali lubang, tutup lubang. Kita gali lubang, tutup lubang. Ini adalah satu hakikat yang mungkin perik, tapi benda ni memang real kan. Kita gali lubang, kita tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Kan. That's why lah guys. That's why somehow kita mesti reduce the deficit level lah. Sebab apa benda yang kita buat pada masa sekarang ni yang menyebabkan kita tak boleh invest duit kita ni, sebab benda yang dah berlaku pada berpuluh tahun yang lepas kan ni. Sebab tu kita tak boleh invest duit kita sekarang. Dan kalau kita makin teruk menguruskan duit kita, apa yang berlaku guys? Benda ni akan ditanggung oleh generasi akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab tu what's happened in the past, yang masa Lee Kuan Yew buat tu, dinikmati oleh generasi Singapore pada hari ni lah. Kita pula terpaksa menanggung hutang. Betul tu bang, dulu kutuk-kutuk Indo, sekarang tengok Indonesia. Yes. Kalau korang tengok Indonesia, Thailand, Vietnam, apa guys, apa benda ni semua guys? Diorang ni dah jadi destinasi foreign direct investment yang lebih bagus daripada Malaysia. Yes, betul. Malu guys, malu. Diorang dah menjadi tarikan negara yang diorang jadi sebuah negara yang menjadi tarikan foreign direct investment, FDI. Maksudnya orang luar lebih berminat untuk invest dekat Indonesia, lebih berminat invest dekat Vietnam, yang dulunya di Vietnam ni negara sawah padi je kan. Kemudian Thailand pun lebih laju daripada kita. Kenapa guys benda tu? Kenapa jadi benda macam tu guys? Kan itu benda yang kita kena fikir guys. Dulu Indonesia tu belajar dengan kita kan. Saya selalu jumpa macam delegation from Indonesia dulu masa saya kecil. Diorang datang sini guys, diorang nak belajar. Saya jumpa diorang guys, diorang buat kumpulan rombongan datang Malaysia guys belajar. Sekarang diorang lebih bagus daripada kita guys. Tengok macam mana kan. Salah satunya adalah sebab apa? Benda nombor satu, political stability. Itu nombor satu. Lepas tu jagalah kita punya sistem kerajaan ni, kurangkan rasuah, naikkan transparansi. Benda tu semua memberikan impact kepada perception pelabur kan. Kurangkan indeks rasuah kan. Benda tu kita tengok alah benda ni. Tapi tak guys, benda ni akan memainkan sentimen dari segi investment. Sekarang kita pula belajar daripada mereka. Betul lah, itulah dia. Kita pula kena belajar daripada dia orang. Dulu cakap Indo highest corruption, sekarang menjadi apa di Malaysia? Ya betul. Betul guys. Okay bang, kalau pengeluaran KWSP hanya untuk bayar lump sum hutang bank, apakah impak positif atau negara untuk apakah impact positif atau negatif untuk negara? Kan aku komen pasal EPF ni, aku kena kecam lagi kan. Aku ni dah puas kena kecam pasal EPF ni. Kan. Aku kalau boleh aku tak nak komen lagi kan. Korang bukan main suruh aku komen pasal EPF dah tu, aku kena kecam juga. Aku pula kena kecam. Okay guys, aku komen sikit je lah guys. Aku komen sikit je. Boleh tak? Aku komen sikit je lah. Okay, tenang. Okay, aku komen sikit je lah guys. Okay guys, bila kita ada orang cakap, bang saya ni keluarkan EPF sebab saya nak bayar hutang. Bukan apa bang, saya berhutang. Jadi ada tak kesan kepada inflation, for example lah, kesan kepada inflation, kesan kepada, tapi sebab saya bukan belanja, saya gunakan tu untuk bayar hutang. Tak apa saya backup. Kau tak backup aku siang kau. Kan. Okay, jadi sebenarnya, saya cakap daripada perspektif ekonomi. Janganlah politikkan semua benda yang saya nak cakap. Dah lah orang buat fitnah kat video aku.
Tu yang tu aku malas lah cakap pasal benda-benda sensitif ni. Nanti ada je orang kecam aku. Lepas tu kecam tak apa lagi guys, jangan buat fitnah, okey? Ada je orang buat fitnah kat dia aku pula. So macam ni guys bila kita bayar duit kepada bank, kita bayar hutang kepada bank, duit tu pergi mana sebenarnya guys? Okey, duit tu dah kita bayar kepada bank. Jadi duit tu sekarang bila kita bayar hutang kepada bank duit tu sekarang dekat bank. Okey, ni basic lah, tak payah kita pergi benda yang complicated lah. Duit kita tu abang jerit akan tetapi tu lah, saya rasa saya bukan nak jerit, saya nak bagi dia baju free lah. Bukan dia nak baju akan tetapi tu, tapi dia tak dapat. Kan. Kalau saya tahu dia siapa kan, dia bagi alamat, saya boleh postkan baju tu. Mungkin dia nak baju tu sebenarnya guys. Bila kita bayar duit kita kat bank, okey. Jadi duit tu sekarang dekat bank guys Jadi bank buat apa dengan duit tu? Dia tak, orang yang membayar hutang tu betul dia bayar duit kat bank, tapi kita ni melihat dari perspektif daripada inflation dan juga circulation of money dalam ekonomi. Orang bayar duit kat bank, lepas tu bank tu dapat duit kita kan, kita bayar hutang, bank dapat duit. Bank buat apa guys dengan duit tu? Bank buat apa guys dengan duit tu? Kat sini kita belajar ekonomi, nak gaduh-gaduh beza politik pergi tempat lain. Betul le. Bank buat apa guys dengan duit tu guys? Buat apa guys? Kita bayar, okey, ramai-ramai kita keluarkan duit KWSP kita bayar kat bank. Aku tak gunakan untuk perbelanjaan guys. Aku gunakan untuk bayar hutang. Sekarang bank dapat duit kita. Bank buat apa dengan duit tu? Bank buat apa guys dengan duit kita? Bank akan bagi hutang pula kat orang lain. Betul tak? Itulah jawapannya. Bank ni buat duit macam mana? Bank buat duit dengan memberikan loan. Takkanlah dia dapat duit daripada kita, dia nak simpan duit tu. Takkanlah guys dia akan riliskan balik duit tu kepada dalam ekonomi. Faham tak guys? Bank akan riliskan duit tu balik ke dalam ekonomi. Duit tu akan kembali tak ke dalam circulation? Of course dia akan kembali ke dalam circulation. Walaupun kita tidak bayar kepada, kita tak guna consume, kita bayar kepada bank, bank akan eventually release balik duit tu ke dalam sistem ekonomi. Dia akan back into circulation. Jadi duit akan bertambah balik. Duit akan bertambah lah guys. Kan, inflation tak? Of course kau tanya saya inflation lah kan. Tapi jangan marah, nanti kata pula saya ni cakap benda ni, orang pejuang KWSP marah saya. Tapi this is the fact guys. This is the fact. Takkanlah bank nak simpan duit tu, betul tak? Takkanlah bank nak simpan duit tu bawah bantal. Okay? Takkanlah kan. Diorang akan loan kan balik kan. Itu dah memang kerja dia orang buat duit pakai loan, untuk loankan duit orang. Itulah dia orang buat. Okay? Tapi untuk KWSP bersasar ni, ada je orang tanya saya, bang, KWSP bersasar akan menyebabkan inflation atau tak? Ni saya cakap daripada konteks inflation guys. Bukan saya cakap you tak boleh keluarkan KWSP, you boleh keluarkan. Tak, saya tak cakap macam tu. Okay, saya pun tak cakap jangan keluarkan duit. Tak, saya tak cakap macam tu. Saya cakap daripada konteks inflation. Kena faham tu. Kena faham benda tu guys jadi kalau kata KWSP bersasar, adakah KWSP bersasar akan mewujudkan inflation? Benda ni saya tak boleh jawab. Ni saya tak boleh jawab. Sebab apa? KWSP bersasar, berapa ramai orang yang layak keluarkan? Berapa ramai orang yang layak keluarkan guys? Itu kita tak tahu guys. Berapa impact bila kita tak tahu, kita tak ada satu numbers yang berapakah orang akan keluarkan duit daripada EPF bersasar, dan kemudian berapakah banyak duit tu akan dikeluarkan, diinjek dalam ekonomi. Kita tak boleh nak cakap lah benda tu akan menyebabkan inflasi atau tak. Unless kita ada data, unless kita ada numbers, yes kita boleh cerita lah kan. Itu untuk KWSP bersasar. Kalau kita cakap daripada konteks inflation, saya tak boleh jawab. Okay, jadi kita kena faham lah benda ni kan. Janganlah sikit-sikit nak dipolitik kan. Nanti ada pula orang edit balik video aku. Kan, kita kena professional lah sikit kan guys jadi orang tu terbuka lah sikit, professional lah kan. Aku kadang-kadang tak faham lah manusia-manusia macam ni. Boleh cerita kesan Capital Flight kepada negara? Baru lalu video awal, terima kasih. Jangan lupa tonton. Capital Flight. Okay, jom kita cerita pasal Capital Flight.
Capital flight. Capital flight ni maksudnya apa tahu? Maksudnya aliran modal keluar. Okey. Apa maksud capital flight, guys? Capital flight ni bermaksud duit yang ada di dalam negara kita ni, yang mana investor letak duit dalam negara kita ni, dia tarik duit kita, dia keluarkan balik. Itu namanya capital flight. Ataupun duit daripada luar masuk ke dalam negara kita. Jadi capital flight ni, the movement of capital ni, dia ada dua. Satu capital inflow dan satu capital outflow. Capital inflow tu maksudnya duit daripada investor-investor kat luar semua, international investor ni, dia masukkan duit dekat kita sebab dia nak melabur dekat negara kita lah. Lagi satu adalah capital outflow. Capital outflow ni dia tarik duit kita keluar, dia akan invest dekat negara lain. Okay, jadi apakah kesan capital outflow contohnya kan? Apa kesan utama, guys, kalau berlaku aliran duit keluar daripada negara kita berbakul-bakul? Apa kesannya, guys? Apa kesannya? Ada parti tak minda open minded bang, macam itulah masalahnya. Waalaikumsalam Mr. Oji. Jiran. Oh. Jiran. Okey, terima kasih tuan masuk. Just sembang-sembang je tuan, tak ada apa pun. Okey. Tak ada kerja ni, buat live lah. Macam mana nak maju kalau rakyat mesti tak sok pada dengan apa pun? Tak betul lah. Ringgit jatuh. Hani, siapa jawab ni? Hanis 1987. Oh, pandai lah, pandai. Jadi nilai duit kita jatuh lah. Kan, betul tak? Bila berlaku capital outflow, duit kita jatuh lah. Nilai duit kita jatuh lah. Jadi apa kita nak buat dengan kejatuhan duit tu? Jadi macam mana kita nak tahan, guys, kejatuhan duit? Kalau kata kita sebagai governor bank negara lah, bayangkan lah kita duduk dekat kerusi governor bank negara kan. Jadi berlaku capital outflow ni, apa kita kena buat? Cuba jawab soalan ni, guys. Apa kita dah nampak, capital outflow keluar, duit kita banyak keluar ni, apa kita nak buat ni? Kita kata contohnya kita duduk di kerusi bank governor, sebagai di kerusi governor bank negara kan. Apa kita nak buat, guys? Kita nak buat apa? Buat cukai. Kita akan, biasanya lah, yang kita akan buat adalah kita akan naikkan interest rate. Naikkan interest rate. Kita akan naikkan interest rate keluar rumah. Okay, saya nak komen sikit tu. Dia kata Rizwan Bubakar hadkan transfer duit. Okay, hadkan transfer duit ni macam mana? Betul. Tapi benda tu kita pernah buat pada tahun 1997, 1998 dulu, iaitu capital control. Sekarang kita dah tak buat lagi. Kita boleh stop pada masa tu, duit kita banyak keluar, kita stop dengan cara kawalan modal, capital control. Tapi sekarang kita dah tak buat lah. Kita naikkan interest rate. Okay, kita dah tak buat lah capital control. Dan malah orang cakap, kita bila duit kita jatuh je kita buat, laksanakan kawalan modal, kita laksanakan capital control. Jangan guys, capital control tu, guys, kita dah takkan buat lagi dah. Kita takkan buat. Takut tengok video tuan berkenaan graduan degree tu. Yelah, kita tak duit banyak-banyak. Yelah kan. Itu macam tu lah, guys, sebab itulah mungkin membuatkan orang tak nak belajar kot. Sebab apa? Pada akhirnya, kalau keadaan tu berlaku, siapa yang untung? Yang untung adalah orang yang tak belajar, tak sekolah tinggi lah. Sebab apa? Dia tak tanggung hutang. Orang yang belajar tinggi dia tanggung hutang, lepas tu jadi rider kan. Kesian lah, guys. Naikkan interest rate akan effect purchasing power ke bang? Naikkan interest rate akan effect purchasing power ke? Of course. Dia akan effect purchasing power, because bila interest rate dinaikkan, maka duit dalam circulation akan berkurang lah. Jadi bila duit dalam circulation berkurang, orang akan kurang berbelanja. Bila orang kurang berbelanja, dia akan menyebabkan inflasi jatuh. Beli balik ringgit dikira sebagai capital control ke bang? Tak. Beli duit balik tu dikira sebagai salah satu langkah untuk menetapkan nilai ringgit, ataupun fix ringgit, ataupun pegging. Pegging ni maksudnya dia tak nak ringgit tu bergerak kan. Dia tak nak ringgit tu bergerak. Macam dulu kita pernah peg ringgit pada 3.8, kita beli lebihan tu, itu dipanggil pegging. Itu bukan capital control. Apakah definisi ekonomi berkembang yang ideal? Tak
tak ada langsung orang miskin ke? Okey. Definisi ekonomi berkembang yang ideal ni bermaksud apabila berlaku pertumbuhan ekonomi ni kita sama-sama merasa. Kita sama-sama merasa lah. Maksudnya kita dapat rasalah kenikmatan pertumbuhan ekonomi tu. Lagi satu, bila berlaku pertumbuhan ekonomi tu tidaklah dia memberi manfaat kepada golongan-golongan dan sektor tertentu saja. Contohlah kita kata kita punya economic growth sebanyak 10%. Tapi yang merasa economic growth tu cuma orang-orang yang daripada T20 je, buat apa? Kan? Jadi bila berlaku economic growth tu kita nak juga jurang income tu mengecil. Kalau kata economic growth tu menyebabkan orang-orang yang top 20 je dalam ekonomi kita yang rasa benefit tu, jadi apa yang akan berlaku guys? Akibatnya jurang pendapatan tu akan menjadi besar guys. CEO ataupun general manager kan, ataupun owner company gaji dia berpuluh-puluh kali ganda daripada kita. Kita gaji tak gerak-gerak. Kan? Kerajaan cakap ekonomi kita berkembang maju tapi aku tengok hutang aku macam ni juga. Kan? Jadi kita nak ni lah, kita nak economic growth tu balance. Maksudnya dirasai oleh kesemua lapisan masyarakat lah, bukan golongan-golongan tertentu saja. Itu adalah economic growth yang bagus. Tapi kalau kita nak katakan tak ada golongan miskin, tidak kita susah kita nak cari satu. Kalau kita economic growth kita berkembang, tak ada golongan miskin, tak ada guys Dalam ekonomi, dalam negara maju sekalipun tetap akan ada golongan-golongan yang miskin dan berpendapatan rendah. Benda ni tak boleh nak dihalang Benda ni akan berlaku. Sebab dalam mana-mana negara pun, negara tu maju macam mana pun, golongan miskin tetap ada. Okey. Kan. Akan tetapi tak boleh guys, nanti anak saya bangun. Okey guys, saya ada post satu soalan guys pasal OPR. Ada yang berjaya jawab soalan saya dengan betul dan cepat lah. Jadi saya belanjalah, saya payung baju baju akan tetapi ni saya payung baju ni lah. Jadi saya nak bagi baju ni kepada, mula saya ingat saya bagi seorang lah, tapi tak apalah, saya bagi 2 orang. Okay, saya dah packing lah baju ni. Lambat sikit saya post lah. Sebab apa? Saya dah minta alamat dia, tapi ada seorang tu tak bagi, lambat kan. Jadi saya tunggu dua-dua alamat komplit baru saya bagi lah. Nanti from time to time saya akan bagi lagi. Saya akan post video untuk bagi free gift lah kepada korang. Siapa yang jawab, saya akan bagi gift. Untuk kali ni ada 2 orang menang. Saya stop bateri aku dah nak habis. Okay gang, aku terpaksa stop sekarang lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join kepada siapa yang follow aku tu. Siapa yang belum follow tu, minta tolong follow lah minta tolong follow. Kita boleh share-share pengetahuan, share-share ilmu kan, pasal ekonomi kan. Jadi korang yang belum follow tu, follow aku. Dan from time to time aku akan buat lagi lah video free gift. Aku akan bagilah apa-apa yang aku ada. Baju ke, buku ke, kalau korang nak. Okay, dan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join aku pada malam ni, bagi aku like, bagi aku banyak gift pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak Tuan Faisal. Siapa menang bang? Ada 2 orang ni. Nama dia dari nama akaun dia, saya tak boleh beritahu nama sebenar dia lah nama akaun dia Cikgu Share satu. Satu lagi akaun dia, nama dia Mac Renal. Okay, jadi saya bagi dia lah. Okay, dua helai baju. Saya belanja, saya payung dia 2 baju. Okay, jadi kalau saya buat video ke apa untuk tanya korang soalan ke pasal ekonomi, siapa yang paling cepat dan paling memuaskan hati saya jawapan dia, saya akan bagi lagi gift pada masa akan datang. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join saya malam ni. Terima kasih, Alhamdulillah. Saya doakan anda murah rezeki semua. Stay positif guys. Elakkan daripada fitnah-fitnah ni semua. Tak suka konten aku, tak apa, boleh kutuk, boleh kecam, tak ada masalah, tapi jangan buat fitnah. Okay, okay guys, terima kasih banyak-banyak siapa yang join pada malam ni. Jumpa lagi anda dalam segmen live yang akan datang. Assalamualaikum.